Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membincangkan tentang sistem pemerintahan negara menurut Al-Quran. Al-Quran memaparkan dua sistem pemerintahan negara, iaitu yang pertama sistem khilafah yang dipilih secara syura oleh rakyat atau wakilnya, dan yang kedua sistem beraja yang dipilih secara warisan, iaitu berdasarkan keturunan. Nabi Adam AS dan Nabi Daud AS ialah khalifah. Nabi Adam dipilih oleh Allah SWT menjadi khalifah, maka berlakulah dialog di antara Allah dan para malaikat yang meminta penjelasan daripada Allah. Ia dapat dilihat berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 33. Allah yang Maha Berkuasa dengan rahmatnya memberikan peluang kepada para malaikat untuk bertanya dan meminta penjelasan. Allah menjelaskan kepada malaikat yang merupakan makhluknya yang paling taat bahawa kelayakan Nabi Adam untuk menjadi khalifah kerana memiliki ilmu sesuatu perkara yang tidak ada pada para malaikat yang mulia itu. Manakala Nabi Sulaiman dan Zulkarnain pula ialah raja, berdasarkan firman Allah yang bermaksud, dan Nabi Sulaiman mewarisi pangkat kenabian dan kerajaan Nabi Daud. Dan setelah itu Nabi Sulaiman berkata, "Wahai umat manusia, kami telah diajar mengerti bahasa pertuturan burung, dan kami telah diberikan serba sedikit dari tiap-tiap sesuatu yang diperlukan. Sesungguhnya yang demikian adalah limpah kurnia dari Allah yang jelas nyata." Nabi Sulaiman pula dilantik menjadi raja secara warisan selepas kewafatan ayahandanya Nabi Daud AS. Hal ini demikian kerana baginda AS mempunyai ilmu, berakhlak mulia dan mempunyai iman yang ikhlas kepada Allah SWT. Akan tetapi Allah SWT menolak dengan keras pemerintahan yang zalim oleh raja yang zalim seperti Fir'aun yang berlagak menjadi Tuhan. Allah SWT juga menolak sistem pemerintahan yang berkuasa mutlak walaupun atas nama agama yang telah disalahgunakan seperti sistem teokrasi. Sistem tersebut memberikan kuasa mutlak kepada para agamawan yang terhormat, tetapi mereka menyalahgunakan agama untuk menipu rakyat berdasarkan firman Allah yang bermaksud, mereka jadikan para pendeta dan para rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih iaitu Nabi Isa, putera Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maha suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Surah At-Taubah ayat 31. Sejarah keemasan Islam memaparkan pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, yang mana mencatatkan para khalifah itu dipilih secara proses syura oleh rakyat secara langsung, yang mana selepas wafatnya Rasulullah SAW, pemimpin Islam dipilih secara syura, iaitu permusyawaratan rakyat yang diwakili oleh para pemimpin dan orang yang berpengaruh dalam kalangan rakyat. Akan tetapi apabila berlaku keadaan huru-hara sehingga tidak mampu diadakan syura, maka diperkenalkan pula sistem warisan, iaitu beraja. Pada peringkat awal, terlalu banyak kelemahan dalam pelaksanaan sistem tersebut. Namun begitu, kemunculan Khalifah Umar bin Abdul Aziz berjaya menunjukkan betapa Islam adil kepada semua. Pada zaman luasnya wilayah Islam yang melangkaui 3 benua, para ulama fiqh politik Islam kemudiannya memperkenalkan sistem raja berperlembagaan. Perkara tersebut dinyatakan secara khusus dalam banyak penulisan seperti Imam Al-Haramain Al-Jawaini, Imam Al-Mawardi, Imam Abu Ya'la Al-Farra, Ibnu Khaldun dan lain-lain. Kesimpulannya, tidak kira sistem manakah yang digunakan, tetapi apa yang penting ialah sistem pemerintahan Islam dapat dilaksanakan secara saksama selari dengan sistem menegakkan keadilan yang berpandukan petunjuk Allah SWT dan ajaran Rasulnya. Allah SWT menegaskan bahawa berlaku adil adalah suatu amanah yang paling besar dan diikat dengan sifat iman, wala, iaitu setia dan taat.
Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih.